memberi peluang kepada kami orang untuk menyampaikan satu taklimat, yaitu berkaitan dengan maklumat palsu. Okey. Maklum ni tu panas dengan isu-isu COVID-19. Jadi kami akan cuba fokuskan dengan pasal penyebaran maklumat palsu mengenai dengan COVID-19. Kita juga penyawang madam bless lah, dirahmati itu sebab ada dari pejabat kesihatan lah. Sida tu akan clarify lah. Ni satu maklumat palsu, ni satu yang betul, ni satu yang si betul. Okey, tanpa berlengah masa, kami teruskan dengan slide kami. Okey, apa itu maksud maklumat palsu? Maklumat palsu ialah maklumat yang disebarkan tanpa kesahihan serta bukti yang sah. Ia mendatangkan pelbagai kesan negatif jika tidak dibendung penyebarannya. Okey, maksud itu nanti kita nyebarkan utai kesalahan. Maksudnya maklumat palsunya something yang kena kepada yang nak sah. Nanti kita nemu sisi berita, kita nemu yang sumber, jadi maksudnya nak sahih. Okey. Jenis-jenis maklumat yang tidak tepat, palsu dan tanpa pengesahan. Pertama ialah gosip. Okey. Kalau dekat rumah panjang tu kan biasanya kita tu berapa meter je dari rumah. Contohlah rumah 6 dan 7 tu, of course nya akan ada gosip. Gosip yang kita si tahu betul ke si? Okey. Second, kabar angin. Okey. Kabar angin tu biasanya walaupunnya dari nun jauh dekat Bekenu, nya boleh sampai dekat Niah tu, rumah ngadan tu. Walaupunnya dari Miri Nun, nya boleh sampai dekat rumah tu. Maksudnya ia ialah kabar angin. Nombor 3, spekulasi. Spekulasi ialah pembentukan teori atau sangkaan semata-mata tanpa bukti yang kukuh. Maksud spekulasi ialah, okey, contohnya kita pasal COVID-19, kita buat spekulasi, okey, spekulasi bahawa COVID-19 tak boleh sembuh kalau kita makan bawang putih. Ia ialah salah satu spekulasi. Penipuan, sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk menipu atau membuat helah kepada orang lain. Okey. Maklumat palsu itu juga melibatkan penipuan, di mana bila kita menyampaikan satu maklumat yang tidak betul, ia adalah salah satu penipuan. Boleh. Okey. Apakah kemudaratan yang berlaku jika maklumat palsu tersebar? Okey. Mau gini tu isu COVID-19 kan, banyak pula yang berlaku akibatnya. Tapi kami akan beri 4 poin, okey, yang boleh poin yang terbesar lah apabila kita menyebarkan maklumat palsu. Okey, mengaitkan individu atau pihak yang terlibat jika maklumat itu tidak benar. Okey, cuba kita kaitkan dengan COVID-19. Mengaitkan individu atau pihak. Pihak mana yang paling terkesan kalau kita menyampaikan maklumat tidak benar? Anyone? Okey, saya dah. Okey, yang kita nampak ni tu ialah yang dalam sektor kesihatan. Okey, apabila kita orang si menyampaikan benda dengan betul, contohnya tadi macam ambil madah bawang putih boleh menyembuhkan COVID-19, then orang pergi klinik atau pergi hospital lah. Misi nama aku bisa dengar orang madah hantar kita makan bawang putih boleh sembuh COVID-19. Bisa ke kita tanya? Alright. Sektor yang paling terjejas ialah pihak kesihatan lah. Okey. Memberi kesan negatif kepada reputasi seseorang atau organisasi. Apabila kita menyebarkan maklumat palsu, orang yang paling terjejas macam kami pada hati ialah sektor kesihatan kan. Bila kita orang menyampaikan maklumat ya, okey, sampaikan kepada si A, sampaikan kepada si B, sampaikan kepada si D, sampai ke Z. Orang Z dia si tentu pun nya tahu ke si, nya sebarkan pergi orang lain, benda yang akan memberi kesan negatif lah. Ni lah tahu tadi nya ada COVID-19, tapi nya si tahu pun nya ada COVID-19 ya. Sebab kok sedang memadam. Yang nya tahu nya cuma tahu pas
pasal berita yang salah aja dia tahu. Pasal simptom-simptom yang salah aja dia tahu. So penting kita tahu simptom-simptom sebenar bila terkena COVID-19 lah. Menyebabkan kerugian jika melibatkan wang ringgit. Yes. Mengakibatkan penyebaran maklumat yang tidak benar kepada masyarakat. Ya, antara poin yang paling penting lah. Okay. Antara contoh maklumat palsu, tak paling glamour sekali. Siapa ada WhatsApp? Semua ada WhatsApp kan? Nah, pihak depan tu pun ada WhatsApp. Mustahil kita orang yang belia-belia, yang berumur sikit tak ada WhatsApp. Okey, tak paling glamour. Okey. Tu adalah biasa WhatsApp yang tuang dapat. Kami tahu, saya dah mengaku lah, tapi memang kami sendiri pun dapat WhatsApp tu. Okey, yang pada dari UNICEF. Coronavirus ini bersaiz besar, lebih kurang 400 ke 500 microdiameter. Bagi orang yang tanpa pengetahuan, okey, kita sih pada ialah kita semua berpengetahuan. 400 ke 500 microdiameter, tahu sih apa benda ya? Berapa besar? Mungkin orang yang kurang pengetahuan, bendanya pun isi tahu. Okey, 400 ke 500 diameter. Mungkin orang-orang kesat tahu lah. So, apa jenis mas yang boleh halang kemasukannya? Tak payah nak pakai topeng gas bagai guys. Terima kasih ya. Okey, virus ini tak berterbangan di udara, tapi dia mendap di permukaan. Coronavirus tidak berjangkit di udara. Tahu-tahu je nyo. Okey. Dan yang ada, virus ini hidup di tangan selama 10 minit. Jika amalkan bubuh hand sanitizer di poket, guna selalu, bukan sebagai hiasan. Coronavirus jatuh ke kain akan bertahan berapa jam? 9 jam. So, basuh baju dan biarkan baju kena cahaya matahari untuk 2 jam dah cukup untuk memunah coronavirus. So, rajin-rajinlah berjemur. Betul ke sih ya? Ha? Ada tak orang berjemur sampai 2 jam dekat cahaya matahari? Ada. Jangan pula benda yang kita kita sih pasti ya. Mun orang berjemur sampai 2 jam dekat bawah cahaya matahari ya, si lama orang masuk dalam tu jadi dayang senandung dengan awang senandung. Ya sikit akan efek kepada kesihatan. Okey. Boleh ni. Okey, itu lagi contohnya. Penyebaran lamaran mesej palsu kepada orang awam mengenai saman penumpang disebarkan melalui laman rangkaian sosial. Neto kan orang Mada satu kereta ada 2 buah. Betul? Ada juga orang yang pandai-pandai nyebar macam tu. Saman dalam kereta 2 penumpang tapi tidak jaga jarak. Rupanya kalau 2 orang dalam kereta penumpang kena duduk belakang tepi, bukan depan atau belakang pemandu. Start sudah kena kuat gasa ni. I think this one is dekat Sabah lah. Okay, si betul. Yang betulnya memang betul satu kereta ada 2 orang. Tetapi di depan, di belakang, di kiri, di kanan, ya mana-manalah terpulang asalkan bukan atas kereta. Okay, tu ada palsu lah. Untuk orang menerima dekat WhatsApp, okay? Next. Okay, di semua tadi kami tertarik lah sebab tadi pejabat kesihatan kita yang menerangkan cara memakai medical mask, betul? Betul. This one is bukan si betul, benar sih. Tapi kurang tepat. Ada sih orang pernah menerima segala screenshot tu. Kalau orang sakit-sakit warna biru di luar, putih di dalam, betul tak? Dia tanya, betul, salah. Okay, yang kurang tepat, sangat-sangat kurang tepat. Warna putih itulah filter untuk medical mask tu. Sheila, saya pun baru tahu. Pandai-pandai. Okay, kalau awak si tahu, jangan sebarkan benda ya. Okay, next. Okay, antara contoh maklumat palsu. Okay, bawang putih boleh rawat COVID-19. Siapa pernah ada WhatsApp tu? Siapa pernah nerima? Saya dah yang pernah nerima. Alhamdulillah, bagus. Okay, sebab kami sendiri pun kami pernah nerima pasal resepi menghalang daripada COVID-19. Yang ada apa? Cara-caranya ambil 8 ulas bawang dan buang kulitnya, udah dia tumbuh, masukkan dalam air, minum. Okay, kami sendiri ada nerima mesej ya, ada biasalah kita ada grup. Mungkin kita grup-grup rumah panjang. Okay, mungkin kami orang kampung, grup kampung, memang ada orang sebar-sebar macam tu. Okay, ada sikit mungkin orang pernah menerima. Orang
Biasanya untuk kalau Christmas kan, orang angkat something kat pintu ya. Don apa ya? Don warna hijau ya. Nak orang angkat bulat kan? Don apa ya? Mun orang angkat benda ya dekat depan pintu, corona si pandai masuk. Okey, ya ada. Si Pani memang ada benda ya. Orang menyebarkan benda ya. Kalau orang angkat dekat depan pintu, maksudnya ada corona masuk. Corona si berani masuk lah tadi. Okey, next. Okey, last kali anda boleh memilih untuk tidak memuat naik, menyebarkan atau mempercayai kandungan internet. Okey, ada baru-baru untuk sidang media. Okey, COVID-19 belum ada penawar metro yang tu sangat-sangat sah. Okey, kami cuma mau orang tahu yang tu sangat-sangat sah. Okey, kami paparkan video sedutanlah sedikit je apa yang ada. Jangan kami cari. Stop boleh play ke sini. Okay. Okey. Tadi dekat video yang mana Dr. Nur Hisham kita mana setakat tu belum ada lagi ubat untuk COVID-19. Kini tu isu terbesar kita ialah apabila kita menyebarkan maklumat yang palsu berkaitan kesihatan. Okey? Pasal ubat-ubat COVID-19, pasal ubat kanser, pasal ubat apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan lah. Yang ialah isu terbesar kami orang kena tu. Jadi kami orang sebagai pihak wakil pihak SKMM memang pun sangat risau sebenarnya sebab kita pun komuniti besar, tapi orang yang menyebarkan maklumat palsu yang lagi besar. So kami harap mana-mana yang mendengar, okey, ceramah kami orang hari itu, stop sebar benda yang si betul. Maksudnya untuk orang si faham, si pasti akan kesahihan maklumatnya. Stop sebarkan benda yang kita mungkin bukan frontliner macam abang-abang kakak-kakak depan tu, okey? Kita mungkin bukan frontliner, tapi tugas kita sebagai netizen, sebagai rakyat, sebagai komuniti, kita harus bantu sidangnya juga dengan berfikir, adakah tindakan kita yang betul ataupun tindakan kita yang salah. Contoh terbaik kita boleh ikut ataupun boleh pola ialah apabila orang jumpa benda-benda pasal COVID-19 tu, stop panjangkan dengan sebar ke kawan-kawan lain. Maksudnya kalau awak nerima dari WhatsApp, jangan forward ye. Jangan lanjutkan ke orang lain. Simpan untuk diri sendiri. Sebab apa yang awak tahu ya kadang-kadang si betul. Benar sih? Ada yang angguk belakangnya. Maksudnya yang pernah kenal ya. Contoh macam isu bawang putih, isu sedikit kali, sedikit kali. Ada, ya. Apa-apa yang kadang-kadang kita rasa kita tahu, tapi sebenarnya kita tidak tahu. Selagi kita belum dapat
Selagi kita belum dapat surat menyatakan, kalau kita sih menerima pangkat datuk, tan sri ke apakah dengan menyebarkan maklumat palsu, jangan pola. Bila korang dapat surat, anda menerima anugerah, menjadi datuk, menjadi tan sri, menjadi sultan, menjadi raja, baru kita orang sebar maklumat palsu. Kalau masih pasti jangan sebar. Okey? Kita tidak dapat apa-apa pun dengan menyebar maklumat yang palsu. Okey? Faham? Okey. Apa berita palsu yang korang rasa yang korang pernah dengar? Ada? Saya ada. Okey. Apa akibat menyebar berita palsu? Saya ada. Okey. Okey. Saya ada. Ia akan mendatangkan apa? Mendatangkan kemudaratan kepada komuniti. Okeylah. Okey, kami akhiri ceramah tu dengan mengucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar. Okey. Terima kasih juga kami ucapkan kepada organisasi yang terlibat menjemput kami, dan saya serahkan mikrofon ini kepada yang bertugas lah. Okey, terima kasih.